1 to 2 points. Sabari apa yang Okey, apa yang saya dapat kemarin sebenarnya dalam kita punya business Atomy, kita bukan hard sell, sebenarnya kita menjual kita punya diri kita sebenarnya. Keyakinan dan kepercayaan orang kadang-kadang dia bukan tengok kat produk, dia tak tengok dekat company, dia tengok kita tu, orang yang present tu macam mana. So keyakinan diri tu kena ada. Influencing, macam mana cara nak mempengaruhi lah. Itu saya nampak yang Mr. Ben cakap tu. Influential Ya. business. Okay. Lagi? Great self value. Great self value. Create self value. Lagi? Nampak apa lagi tak? Ada? Baik, what else kita belajar daripada semalam? 1 point sudah. Understand others. Understand others. Okay. Penampilan dan keyakinan diri. Keyakinan diri. No replication, no progress. The whole thing, no progress. No replications. Replication. No progress. No replication, no progress. No replication, no progress. Very good. So semalam kita boleh nampak daripada apa yang kita belajar daripada life scenario. Life scenario. Adina nak tambah apa Adina? Ni Adina. Kalau nak tambah apa-apa tak? Kita perlu ni lah banyak meningkatkan kita punya ilmu dulu dan memperbaiki diri sendiri dulu lah. Orang akan lihat kita punya penampilan macam Abang Jerry kata, bila orang akan lihat kita punya penampilan, keyakinan diri dan cara penceritaan kita yang meyakinkan orang lah. Baik So, lah. ini adalah sesuatu yang kita belajar daripada semalam. Semua yang kita belajar. So daripada ini semua, saya nak beritahu anda semua yang apa yang saya nampak. Ini semua saya nampak no hard sell. Sebab tu saya selalu kata bila kita buat Atomy, we tak boleh bagi orang rasa yang kita nak jual barang, atau kita tak boleh bagi orang rasa kita nak mereka jual barang. Kalau kita presentasi kita bagi dia orang rasa perlu mereka untuk jual barang atau beli barang, kita kena tukar kita punya approach. Itu sesuatu yang tak boleh. Kalau kita dah bercakap benar macam tu, salah. Itu sesuatu yang salah. Bukan salah lah, tak efektif. Kalau orang datang dengan selepas dengar dia cakap, you nak suruh saya beli ke, you nak suruh saya jual? Then itu you punya approach not effective. Orang takut. Bila orang takut, orang tutup. Telinga tutup, hati tutup, lepas tu mata pun tutup. Dia semua tutup. Dan dia tak nampak juga fikiran dia dah pergi tempat lain. Dia nak pergi cerita, saya punya anak sudah mau balik, saya mau balik. Tangga dekat mana, dia sudah tengok tangga. Dia sudah mau turun. Maksudnya, pasal dia sudah rasa dia nak suruh saya beli kan, nak suruh saya jual. No harm in jangan dia jual lo. Kalau kamu kata, ini KWB, pasal dia KWB. Lu kong wah, kahai kamu kata KWB is KWB, then you have to change. And you don't know how to change, you have to look for us experienced people to tell you how to change. This is number one. No hassle. Influential business, very important. Macam mana kita? Ini bisnes yang mempengaruhi orang. Sebab itu semalam saya nampak ini yang paling penting. Influential business. Kita akan tugas ialah untuk meyakinkan orang.
misalnya Suzy, how to influence people. Ya, Pak. Kita punya tugas adalah influence, mempengaruhi orang. Bagaimana kita nak mempengaruhi orang? How to influence people? Do you know how? Two things important. You have to be confident before you can influence people. Betul tak? You kena ada yakin dengan apa yang you buat sebelum you boleh meyakinkan orang. Bukan senang nak meyakinkan orang tau. Tapi you kena yakin dulu sebelum you meyakinkan orang. Keyakinan diri nombor satu. Kedua, you kena bagi dia orang kepastian. Tadi Kawi ada bawa satu kakak dia. Adik ke kakak? Adik. Dia datang macam saya nak jual dia barang. Tapi saya yakin apa yang saya buat. So dia tak boleh. Bila dia sudah buat ini, saya mempengaruhi dia. At least dia kata dia nak try produk. Kalau tak ada, dia akan jalan dulu. Dia kata kita semua rasa macam nak jual, nak gunakan dia. Sebenarnya orang datang takut. Bila dibawa datang, dia jadi takut. Dia tak tahu apa kita nak buat dengan dia. So apa yang saya buat ialah saya yakinkan dia. Macam mana saya yakinkan dia? Dia kata buktikan produk kita kualiti tinggi, harga berapa. So dia beritahu dia mau ubat gigi 2-3 ringgit. Sebenarnya dia nak tekan saya. Mana boleh dapat 2-3 ringgit nak berus gigi di luar. Saya tanya dia cuci pinggan memangkuk, dia kata 3 ringgit. Mana ada lagi 3 ringgit? Saya kata tambah 5 ringgit, saya kena 2 ringgit 9. Macam mana 2 ringgit 9? Saya berkeluar di deterjen. Saya beritahu dia macam mana deterjen ni 2 ringgit 9. Dan apakah kelebihan? Dan saya beritahu dia chemical yang you guna, barang chemical yang dia 3 ringgit. Tanpa chemical 2 ringgit 9. Baru dia. Saya beritahu dia berus gigi. Dia kata dia guna Sistema 3-14 ringgit. Saya kata saya nak 4 ringgit 25 sen. Lebih murah daripada you. Satu kali lagi, dia kata dia kan 3 ringgit. Tapi saya tak mau challenge dia kata, mana ada lagi 3 ringgit. Kalau kita nak challenge ya, akhirnya tak berhabisan. Faham tak? So saya kan 2 ringgit 9. Lagi satu nak beritahu orang bila training bagi saya bila training kalau boleh jangan training bila kita training kita jangan training ada orang training dia tu educate dia punya handphone, dia tulis fokus tak apa yang dia tulis. Yang penting sekali kita bila orang bagi training kita try to understand, put into your head, and put in your head, then we try to explain. Saya keluar dalam live conference saja, saya on the way balik saya beritahu isteri saya, apa yang you belajar hari ini? Saya tanya apa yang you belajar hari ini? Dia pun jam Sekarang ini tanya saya, apa saya belajar? Saya tahu. Saya nak beritahu dia apa saya belajar. Bila saya bercakap dengan dia stay in my head. Betul tak? Dia akan stay in my head forever. Dan I akan bercakap hari ini, cakap besok, cakap 3-4 kali saya bercakap, dia forever become saya punya percakapan. It's better than I write. If I write, kalau I tulis itu bagus. Ada orang perlu tulis. Lepas tu kalau dia tak tengok ni dia tak nak cakap. Dia nak cakap tunggu saya tengok buka muka. Ni. Kita di sini kita nak jadi influential business it must be from you, not from the book. So you must, whatever you learn hari ni you belajar, you kena bercakap kongsi dah. Saya cari peluang untuk berkongsi.
Semalam saya cakap dengan isteri saya, lepas tu sini saya cakap dengan orang. Sebelum saya cakap dengan saya tanya Michin dengan Uncle Chua, apa yang dia belajar semalam? Mengapa saya tanya dia? Kerana saya nak beritahu dia apa saya belajar. Betul tak? Itu yang paling penting. Ada orang belajar 4 hari kemudian suruh cakap balik tak tahu. Itu semalam Semalam saya juga dapat survey ya. So saya tanya ramai orang leader saya. Semalam you attended the live conference. Yesterday you attended today you attended live conference. What is your learning experience? What you learn? So ramai leaders yang normal leader. Good. That is not the answer. In Atomy, kita kena describe what is good. We don't mention good. We must describe good. I don't say this is good. I must describe what is good and it become good automatically. Betul tak? Secara tidak langsung dia become good. Bila lepas saya describe, you tak boleh kata good. So saya tanya dia, what's so good? Dia jam lah. Oh, the live conference. So far so good. My goodness. So far so good. Dia kata apa tau? The live conference, live scenario conference good. Tak duhai. Ada orang macam tu juga. The dish detergent is good. Our job is not to describe, not to mention good only tau. Kita kena describe how good is good. Bagus. Satu very good. So saya tanya, what is very good? Live conference very good. So saya tanya dia, what's so good? Baru dia explain. That's good. So we have to learn how to describe. Good is good. So in our, bila kita buat sharing kalau boleh jangan kata Tommy good no, bagus. Tak boleh guna perkataan bagus bila kita buat sharing. Bila you kata you bagus, orang dianggap anggapan lain. Ada anggapan lain. You nak kerja barang atau you nak dapat keuntungan daripada dia. So Hokkien kau punya itu behol kau ni buat apa? So lang biasa kau ngah, kita curi kian silang kau lang buat apa? Lang kian tu sejenis. Bunga mesti kata gitu. Psychology ya kan, bisa. Create self value. This is good. Yeah, we must learn how to create self value. Macam mana? Saya terangkan. Macam mana kita nak create self value? Understand people. Okay. Keyakinan diri, replikasi. Okay. So, apa yang saya nampak dari situ, conclusion yang saya nampak paling best sekali bila dia kata apa tau? Mind, heart, So, Body. and body. If you want to do business, Atomy business, we must have a right mindset, positive mindset. The mindset, the right mindset to do this business. Lepas the right mindset, we have to have a heart to help people. Not heart to manipulate atau menggunakan orang atau memperkayakan kita dengan menggunakan orang. Kita kena ada hati yang mulia. Lepas tu kita body, kita kena sentiasa apa? Baru kita boleh berjaya. Mind, My adalah knowledge. knowledge. We must have a right knowledge lah, right mindset to do things lah. Right mindset, right knowledge. Kedua dia kata, saya belajar daripada situ ialah influential business. Ini sesuatu yang saya rasa saya selalu sebut, tapi hari ini dia bagi satu perkataan, influential business. Di dalam bisnes ini saya selalu kata kita kena ada confident bila kita buat bisnes, kerana dia influence orang. Kalau kita sendiri tak ada keyakinan, kita tak mungkin mempengaruhi orang. Setuju tak? So lang to be yang confident. We have to be very confident. Second thing is
kita kena create kepastian. Di sini kita ada kena dua. Satu, keyakinan, 2K ya. Keyakinan diri. Dan satu lagi, kepastian. These two we have to have. Baru itu panggil influential business. Kita boleh meyakinkan orang. Kalau kita tidak ada dua ni, kita tak mungkin boleh meyakinkan orang. So before we start, how to have a keyakinan? So activity have to. How to have keyakinan? For product, kita kena guna sendiri. Kalau kita tak guna produk ni, macam mana kita nak buat sharing? So kita kena guna, baru kita tahu kehebatan produk ni, baru kita boleh sharing. So the more we use, the more we are confident. Okay tak? And understanding the price, the different price, the more we confident. Second thing is, kita kena bagi kita keyakinan ialah kita memahami business opportunity ni, peluang perniagaan ni. Kalau kita tahu about in and out about this business, kita tahu business ini boleh membantu orang bebas kewangan. 5B, financially free one day. Then bila kita sudah tahu, kita sudah yakin, then baru kita boleh meyakinkan orang. Tidak, macam mana kita nak meyakinkan orang? Tentu hari ini saya cakap saya boleh meyakinkan orang kerana saya begitu yakin dari segi produk, dari segi in and out of the business, dari segi sistem pendidikan dia yang boleh membantu. Saya tahu, saya bawa siapa-siapa masuk pun saya tak mempergunakan dia untuk kekayaan saya. Saya bawa dia masuk pun saya kena bantu dia. Kalau saya nak berjaya, saya kena bantu dia berjaya. Aduh, hari itu Charlie Martin daripada 30 orang daripada Johor, Singapura. Yang Singapura tu, leader tu nama Michael. Dia pengalaman di network marketing 20 tahun. Bila dia dengar saya cakap dia suruh, saya cakap free lah. Saya nak tanya you, macam mana nak percaya, macam mana nak cakap dengan orang macam ni? 20 tahun pengalaman tau. Saya 5 tahun lah, 5-6 tahun lah. Pasal apa tau? Kita tahu in and out of our business. We know what we are doing, and we do it right. When we do it right, with the company that right, we will go somewhere. We will achieve certain result. Betul tak? Bukan saja kita yakin diri, kita kena yakin the company that we work in. Semua keyakinan itu kena, keyakinan pada produk, company, sistem pendidikan, dan marketing plan. Tak boleh menyusahkan orang. So lepas tu, yang bila kita yakin, kita bagi orang kepastian. Kita bagi tahu semua orang apa yang kita yakin, kita beritahu dia orang. Itu panggil influential business. Setuju tak? Ketiga yang saya nampak daripada meeting tu, we must have a equal, tak tahu perkataan apa lah, sharing we must equal. Kita tak boleh share dengan orang, kita macam minta pertolongan. Merendah diri, terlalu merendah diri. Bukan merendah diri, kita takut. Takut. Kita takut, kita macam merayu. Itu tak boleh buat. Kita tak boleh merayu. Kena jual mahal sikit. Bukan jual mahal. Jangan ni jual mahal. Jual mahal. Mahal dalam sendiri. Kita kena ada self value. Our value. We must create the value of ourselves. Kita kena ada value. So bila kita ada value, baru kita boleh equal share. Equal persamaan lah. Equal itu persamaan lah. Bila kita share dengan orang, dia sama lah. Dia tak boleh share dengan orang itu duduk atas macam atas, kita duduk share. Ramai daripada sini saya tengok dia orang buat sharing, kita di bawah macam merayu dia. Marilah, masuk saya kaya you masuk saya sudah jadi kaya lah. So kita tak boleh begitu, kita kena ada sama-sama. Sebab tu kita kena guna perkataan saya mau bantu awak.
So these are the things 3 yang saya nampak lah. Banyak lagi, of course banyak lagi. Tapi ini yang saya betul-betul memberi saya satu gambaran daripada pelajaran tersebut. Sebab tu bila saya attend apa-apa seminar, saya akan tanya saya sendiri apa yang saya belajar. Daripada setiap speaker saya tanya. Every speaker saya go to Success Academy, setiap speaker keluar, apa yang saya belajar daripada dia? Apa yang saya belajar daripada dia? Saya boleh cerita. Dan saya cari orang untuk saya bercerita. Saya bukan bercerita bagi saya akan cari siapa-siapa yang nak dengar, saya tanya dah. Minum kopi ke? Saya tanya, tadi you belajar pada Sofia apa you belajar? Pasal saya nak try, saya nak share. Saya nak share apa yang saya belajar. Then you belajar lebih banyak. Okay, good? Okay, good. Thank you. Okay. So semalam saya dah beritahu, tapi saya mungkin pun ada sedikit masa jadi itu saya dah beritahu semalam tiga perkara yang paling penting yang boleh memberi kita kejayaan untuk berjaya, kejayaan dan bahagia. That means untuk berjaya dan bahagia dalam kehidupan, these adalah 3 perkara yang kita harus buat. Not only in the atomic business, in anything, segalanya 3 perkara untuk berjaya dan bahagia. Berjaya dan bahagia dalam kehidupan. Berjaya dan bahagia dalam kehidupan. Ini 3 benda yang kita harus buat. Satu, kita kena ada keinginan atau impian. Ini harus ada. Kalau kita tidak ada, apa pun tak akan berlaku. Contohnya berbanding dengan apa yang keadaan yang kita ada sekarang, kita nak sesuatu, kita nak lebih berjaya atau lebih bahagia, kita kena ada keinginan atau impian. Kalau tanpa itu, kita tak pergi di mana. Kita tak akan berubah. Keinginan dan keimpian itu yang membuat kita boleh berubah, keluar daripada zon keselesaan. Dan selama orang hidup tanpa ilmu. Tapi dalam hidup saya, ini saja yang menjadi tunggak kejayaan, mentunggak hidup saya. Hidup saya tak apa. Hidup saya cuma ada keinginan dan impian saja. Hidup saya sentiasa dipandu dengan keinginan dan impian. Okay. So nombor 2, bila kita sudah ada keinginan dan keimpian, ada keinginan dan impian, kita kena tahu jalan untuk mencapainya. Kita kena tahu cara. Betul tak? Ada impian, saya nak kereta besar, saya nak ada rumah besar, saya nak banglo. Tapi apa caranya? Kalau kita tak ada cara, kita tak mungkin. Impian kita dan keinginan kita tak akan dicapai. Setuju tak? Setuju. So hari ini saya akan share dengan anda cara di atomi. Bagaimana kita nak jalan untuk mencapainya. Selepas kita tahu jalan untuk mencapainya, ini nombor 3. Kita kena menguasai apa yang kita lakukan. Ini 3 saja. Bagi saya ini ringkas lah. Bagi orang-orang biasa pun tahu. Bila you sudah ada keinginan, you kena tahu jalan untuk mencapainya. Bila you sudah tahu jalan untuk mencapainya, you harus menguasainya. So, Apa isu maksudnya?
menguasai apa yang kita Menguasainya, you have to be expert lah, to be a professional lah in what you are doing. You have to learn how to menguasainya. Okay. Sekarang hari ini saya rasa semalam kita dengan live conference semua orang sudah tulis kita punya impian di Atomy ya, impian hidup lah, hidup yang seimbang. Impian hidup seimbang. Sekarang saya nak tahu macam mana jalan untuk mencapainya. Ya, nak tahu lah jalan untuk mencapainya. Jalan untuk mencapainya saya nak ulang. Saya rasa ada orang sudah dengar, apa saya ulang. Pasal CEO kita kata apa tahu? Setiap perkara yang kita nak share dengan orang kena share 10 kali. Selepas dia share 10 kali dia baru dengar sekali. Baru dia faham sekali. So jangan dulu saya rasa dulu saya buat bila saya ajak orang saya harap orang itu dah tahu lah apa nak buat. Tapi dia tak apa saya buat. So bila saya baca satu buku dia kata tahu. You must understand the audience that you come in only 1%. 1% daripada audience yang you share tu dia buat apa yang you share. So 1% saja, 1% only. The rest of it they will go back and do the same thing. The same thing. Bila saya baca buku tu saya terkejut tu. Saya kata betul juga dulu saya buat tiap minggu saya bagi idea baru tapi yang tak ada orang ikut. Itu lepas itu kita ada leaders conference dekat Pak Hanggil kata apa? Kita sebagai leader kita kena cakap dengan orang satu benda yang sama 10 kali. Baru orang tu dengar sekali dan mereka faham dan mereka lakukan. Bila saya baca buku tu dengan Pak Hanggil conference tu saya baru tahu. Sekarang benda lain saya tak mahu ajak banyak. Saya mahu ajak benda yang sama berulang dan orang akan dapat 10 kali saja, orang akan dapat sekali. Dan orang yang sudah dapat itu dia akan lagi memahami. Bagus tak? Okay, so hari ini saya nak beritahu jalan untuk mencapainya. Jalan untuk mencapai dan menguasainya. Macam mana kita nak menguasai apa yang kita buat? Untuk mencapainya. Okay. So di Atomy, khasnya di Atomy sekarang balik pada Atomy Di Atomy yang paling penting sekali kita kena tahu untuk berjaya di Atomy kita harus tahu nombor satu kuasa duplikasi. Kita harus tahu. Mau tak mau kita harus tahu kuasa duplikasi. The power of duplication. The power of duplication. Kita tahu kuasa duplication. Kita harus tahu. Bisnes ini kita tak boleh berjaya bila kita datang seorang. Tahun ini, tahun depan kita datang seorang, tahun ketiga kita datang kita nak jadi Diamond Master, tak boleh. Kita nak jadi lebih-lebih itu tak boleh. Auto Sales Master pun susah. Sales Master pun susah kalau you datang ke seorang yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kerana di dalam Atomy, bisnes ini adalah bisnes rangkaian. Network marketing. Di dalam network marketing, kita tahu kuasa duplikasi itu penting. So hari ini saya nak share dengan anda semua siapa yang tak pernah dengar kuasa duplikasi. The power of duplication. Ini yang sesuatu yang anda harus tahu. Ini year, tahun. Year ini job selalu saya beritahu job kalau kita tak mau cakap pasal kerja lagi kita cakap pasal Atomy. So kuasa duplikasi itu penting Contohnya tahun pertama kerja kita ialah menduplikasikan apa yang kita ada, apa yang kita tahu, apa yang kita buat
cara yang kita buat, attitude yang kita ada, duplikasikan pada 5 orang. Duplikasikan pada 5 orang. So jangan lupa lah, bila kita nak duplikasikan pada 5 orang, kita sendiri harus, kalau kita nak duplikasikan Musang King, kita kena jadi Musang King. Kita tak boleh jadi ayam durian kampung dan kita harapkan Musang King keluar. Kita tak boleh. Tak boleh ya. Dia tak mungkin. Kita tak boleh sendiri ya. Saya durian kampung kan. Tapi saya harap saya leader semua Musang King. Tak mungkin. Okay. So duplikasi bermula daripada anda. It start from you. And you duplicate everything. You want Musang King, you be your Musang King first. Okay? Duplikasikan 5 orang. 1 tong 5 orang sudah. Tong pertama 5 orang. Cari 5 orang tersebut, duplikasikan satu demi satu. Tong kedua, you bersama 5 orang tu, seorang duplikasi 5. You menjadi 25 orang. Tong ketiga, jadi 125. Tong keempat, 625. Tong kelima, 3125. Ini duplikasi leader, bukan duplikasi consumer saja, duplikasi leader. Hello. Sekejap kita buat ini sikit. Dah. So, kuasa duplikasi itu penting. Contoh bila kita nak berjaya dalam hidup kita tak boleh bergantung pada masa kita untuk menukar wang. Kerana masa yang kita ada dalam hidup kita ni adalah limited. The time that we have in this life or every day is limited, betul tak? Masa yang kita ada ni limited kan? Terhad. Kalau masa yang terhad, pendapatan yang bergantung pada masa yang terhad, pendapatan itu pasti terhad. Betul tak? Setuju tak? Setuju. So kita tak boleh bergantung pada diri kita untuk menjana, untuk mendapat kebebasan masa. Kebebasan masa tu datang daripada macam mana kita nak melipat gandakan masa kita. Those is important Okay. So tahun kedua kita bersama 5 orang kita ni, seorang duplikasikan 5. Tahun kedua saya ada 25 leader dalam rangkaian saya bersama saya untuk membina bisnes ini. Tahun ketiga ni. Tapi kalau kita lebih usaha, kita tambah satu tambah 1 orang 1 tahun. Tahun pertama saya duplikasikan 6 orang. Tahun kedua jadi 36. Tahun ketiga jadi 216. Lepas tu jadi 1296. Lepas tu 7776. Dengan tambahan seorang 1 tahun, seorang leader. Kerana kuasa duplikasi, kita jadi 2 kali ganda. 2 times. Setuju tak? Kita jadi 2 kali ganda. So ini the power of duplication. Don't look small on the power of duplication. It's so big, so powerful. Kalau kita nak berjaya, kita kena menggandakan masa kita. Kita kena menggandakan rangkaian kita, baru kita berjaya. So ini first kali anda kena tahu. Jalan untuk mencapainya, kuasailah duplikasi anda. Kuasailah duplication anda. Jangan sentiasa bersendirian. Jangan sentiasa dengan diri sendiri. Dia tak mungkin maju. Okay, ini sudah faham Sudah faham? Boleh ya. Kedua, bila kita tahu pentingnya kuasa duplikasi, siapa yang kita nak duplikasikan? Nombor 2, siapa yang kita nak duplikasikan? Siapa yang kita nak duplikasi? Step kedua kita kena tahu. Dalam step ini kita panggil apa? Identifying leader.
Step kedua, kita kena learn how to identify. Mengenal pasti saya tulis bahasa Melayu Kenal pasti. Kenal pasti. Leader, Potential business leader. business partner anda lah. Potential business partner. Business partner anda. Kita kena pasti siapakah potensi business partner anda. Kena pasti, mengenal pastilah. Kita kena belajar macam mana nak mengenal pasti. Bagaimana kita nak mengenal pasti potensial leader kita? Semua datang, kita bukan tukang pilih. Tapi macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu orang tu? Masuk sistem. So, yang kita nak tahu orang tu berjaya atau mungkin ada potensial, kita nampak keseluruhan dia, kita nampak dua ni dulu. Nombor satu adalah dia mempunyai impian, dia mempunyai keinginan. Nombor satu, dia kena ada. Kalau dia datang tak ada impian, dia macam kenapa hidup tanpa dia tak ada keinginan untuk ubah hidup dia, dia tak ada hidup manusia yang tak ada impian. Itu bukan, tak mungkin jadi potensial leader. Dia kena ada keinginan. Dia tidak puas hati dengan diri dia sekarang. Itu nombor satu. Nombor dua, dia kena sanggup, willing to learn, willing to come together, willing to change. Dia kena sanggup berubah. Dia sanggup komitmen, dia sanggup meluangkan masa untuk belajar. Ini nombor dua. So antara orang-orang yang potensi, orang yang berpotensi, dia ada banyak. So ada orang tanya saya, potential leader ni orang yang tak ada duit boleh berjaya tak? Dalam bisnes kita ni, tak ada duit, dia boleh berjaya. Saya kata jawapannya ya. Tapi dia perlu ada masa. Tapi kalau dia tak ada duit dan dia juga tak ada masa, susah sikit. Dia bukan potential leader. Betul? Bila dia tak ada duit dan dia tak ada masa, dia susah nak berjaya. First sekali dia tak ada duit, dia nak pergi sharing dengan orang, orang tak yakin dia. Kedua, dia tak ada masa, dia tak ada masa untuk pergi buat sharing, tak ada masa untuk belajar, pun susah. Dia dua-dua tak ada, dia tak ada komitmen. So untuk orang yang kita nak pasti mengenal pasti leader yang berjaya, dua tiga perkara. Satu daripada orang yang berpotensi, macam mana kita tahu orang tu? Kedua, first sekali dia mungkin berpengaruh di luar. Mungkin dia mempunyai bisnes. Mungkin dia di luar sana, di corporate ladder, di bidang corporate tu kan? Corporate dia ada kedudukan. Atau mungkin dia di pekerjaan dia ada kedudukan, dia berjaya. Orang-orang macam tu berpotensi. Dan orang yang mempunyai masa, dia juga berpotensi. Semua learn how to identify. Kalau you tak tahu identify, you have to work with us. But sometimes we identify them as such. Dia orang macam tu. Tapi bila kita work dengan dia bukan orang macam tu. Apa? We have to accept that. Bukan semua apa yang kita kenal pasti itu betul. Tapi keep on looking for more potential leaders. Ini nombor satu kita kena buat. Nombor dua, selepas kita mengenal pasti leaders, soalan yang kedua kita kena tanya, apa yang kita nak duplikasikan yang perlu diduplikasikan. Betul tak? Apa yang perlu diduplikasikan? Ya, halo? Halo? Macam mana? Betul? Betul? Okey, apa yang perlu diduplikasikan? So ini panggil apa? Asas kejayaan.
Kita kena tahu apa yang kita perlu duplikasikan. Sekarang saya sudah identify, you sebagai leader. Sekarang apa yang saya nak duplikasikan kepada orang supaya orang juga boleh berjaya. Betul tak? So apa yang perlu diduplikasikan? Nah, so asas kejayaan saya nak tulis. Duplikasikan asas kejayaan ni. Nombor satu, asas kejayaan. Kita kena pastikan kita sendiri menggunakan produk dan mereka juga harus duplikasikan use produk. So bila saya tengok asas kejayaan ni, saya pergi tengok semua leaders club dekat ekonomi, semua leaders club, orang yang pendapatan tiap bulan 30,000, 40,000, 50,000 sebulan. Saya pergi memahami apa yang mereka buat. First sekali, mereka adalah product lover, pencinta product lover. Mereka adalah product lover ekonomi. Mereka semua baru mereka boleh berjaya. Kerana ini platform, kita tak perlu jual barang, kita tak perlu buat penghantaran. Apa yang kita perlu buat, kita sharing platform saja. Sharing platform. So how to share? We have to either share product or share the opportunity. So kita gunakan produk. Kedua, orang yang berjaya kita kena share ialah kita kena be part of system. Mereka harus ikuti sistem kejayaan. Kalau mereka nak berjaya. So ini adalah sesuatu yang kita perlu duplikasikan, asas kejayaan ini. Kita harus guna produk, kita harus ikuti sistem kejayaan. Apakah sistem kejayaan kita? Center meeting ni sistem kejayaan. One day seminar, Success Academy, itu sistem kejayaan itu. Kita harus ikuti kalau kita nak berjaya. Okey. Nombor tiga, tiga saja. Kita ada tiga asas kejayaan. Tiga, kita kena menguasai apa yang kita buat. Itu belajar menguasai ialah belajar buat pembentangan atau presentation. Tiga perkara. Pembentangan pertama ialah kita harus belajar buat produk demo. Kita harus belajar buat produk demo. Siapa yang tak tahu buat produk demo, nak berjaya, maka harus nak belajar buat produk demo. Pembentangan kedua, kita harus belajar membentangkan plan pemasaran. Kalau plan pemasaran kita tak tahu macam mana nak terangkan, kita perlukan masa untuk belajar. Jangan kata saya tak mau belajar. Belajar. Permulaan, bila kita tak tahu buat pembentangan ni, kita leverage dulu. Bagi orang atas bantu kita. Tapi bila orang atas bantu kita, tak bagi diri kita 3 bulan. 3 bulan saya harus tahu macam mana nak buat produk demo. Saya harus tahu macam mana membentangkan plan pemasaran. Dan saya juga harus tahu macam mana nak terangkan lineage system. Rangkaian lineage system. Lineage strategi lah. Sistem penyusunan. Sistem penyusunan. Sistem penyusunan. Okey ya. Sistem penyusunan. Kita kena belajar. Orang datang pada kita semua orang nak berjaya, semua orang nak kaya dan bahagia. Semua orang nak kaya dan bahagia. Betul tak? Bila mereka nak kaya bahagia, kita kena tahu cara yang kita nak lakukan. Apa yang kita jalan untuk mencapainya. Bila kuasai, kita kena memahami betapa kuasa the power of duplication. Dan kita tahu, kita kena identify siapa yang kita nak duplikasikan. Identify the leaders. Dan inilah apa yang kita nak duplikasikan. Step keempat,
Bila kita adakan leader-leader kita, setiap minggu kita kena berjumpa dengan mereka, buat weekly planning, bantu mereka untuk berjaya. Itu step kelima, step keempat. Ini jalan untuk mencapainya. Weekly meeting. Weekly meeting. So ini yang paling penting. Weekly meeting, the last step. Ini adalah jalan untuk mencapainya. So jalan untuk menguasai apa yang kita lakukan, kita kena buat pembentangan, belajar buat perdana demo, kita kena plan pemasaran dan sistem penyusunan. Kita kena belajar. Dan kalau kita belajar ni, kita peluang untuk kita mencapai impian kita akan jadi lebih nyata, lebih clear. Kita pasti kita akan capai apa yang kita buat. Dan apa yang saya buat ini semua, apa yang saya tulis ini semua daripada pengalaman saya. Bila saya nak mula atau bila saya dalam perjalanan macam mana nak capai ranking-ranking tersebut, saya gunakan ini semua. First kali saya memahami betapa pentingnya the power of duplication. Bila saya kecil saya baca satu buku dia kata betul. I rather have 1% from 100 people than 100% of myself. Wow, that sudah bagi saya satu aha moment. I rather have 1% from 100 people than 100% from myself. Wow, saya kata ini sesuatu yang betul. Sesuatu yang saya rasa memang saya kena pergi buat. Itu panggil passive income. Kalau everything that saya buat, saya dapat duit dengan besar saya 100%, itu panggil active income. Kita memang active income tu memang setiap orang kena lalui. Saya lalui active income 20 lebih tahun. Semua kena lalui, tapi kita tak boleh bergantung pada active income selama-lamanya, seumur hidup kita. Pasal satu hari nanti kita akan tak sihat, kita akan tua. Bila kita tak sihat, kita tua. Apa yang terjadi pada active income kita? Active income kita akan stop. Betul tak? Bila dia stop, apa berlaku pada diri kita? Kita terpaksa bergantung pada simpanan atau bergantung pada orang lain untuk menyara kita. Dan kalau kita bergantung pada dua ni, hidup kita sengsara. Hidup kita memang sengsara, susah. So kita tak mahu. So these are the things we have to do this, and all this kita kena menguasai dia. Menguasai apa yang kita lakukan. Bila kita menguasai apa yang kita lakukan, continue to come and learn, dan impian kita akan jadi kenyataan. Untuk menjana pendapatan, be financially free di Atomy itu bukan susah, kerana dia tak bergantung pada diri anda, kepandaian anda, masa anda. Dia bergantung pada tim. So, apa yang saya selalu beritahu, kita juga harus faham betapa pentingnya kejayaan kita, terpaksa pentingnya, dan terpaksa kita memahami kejayaan kita bukan bergantung pada satu platform saja. Bukan. The pillar of success, sini saya tulis, the pillar of success. Pillar of success. Untuk memastikan kita berjaya, untuk memastikan meja ni berdiri teguh. Dia kena ada 4 kaki. 4 kaki So apakah pillar of success? Apakah 4 kaki untuk membantu kita berjaya? Apakah 4 pillar tu? Nombor 1, kita kena ada platform yang bagus. Kalau kita tak ada platform yang bagus, contohnya pagi saya kerja kerajaan. Pagi saya kerja, saya tahu kerajaan gaji tak apa cukup. Pagi saya kerja sampai pukul 5. Balik pukul 6 saya mandi, pukul 7 sampai pukul 11 saya pergi kerja petrol station. Pasal saya rasa duit tak cukup, saya nak hidup lebih mewah. Saya kerja tambahan.
Oh, bila saya kerja di petrol station, saya tahu petrol station bukan satu platform yang betul untuk memberi saya kebebasan kewangan. Dia bukan satu platform yang betul. Kerana platform tersebut, pagi saya menggunakan masa saya untuk menjana pendapatan, petang juga saya menggunakan masa saya untuk menjana pendapatan. Saya tahu saya tidak mungkin ada kebebasan kewangan. Cannot be financial freedom. Tak mungkin. Dan saya juga faham, saya juga tak mungkin jadi kaya. Mengapa saya tak mungkin jadi kaya? Kerana saya menggunakan masa saya untuk menjana pendapatan. Masa saya terhad, pendapatan saya juga terhad. Setuju tak? So kita nak berjaya, kita kena perlu ada 4 pillar of success. Nombor 1, kita pilih satu platform yang betul. Atomy adalah satu platform yang begitu hebat kerana nombor 1, dia satu platform yang di mana kita tidak perlu menjual barang. Kita tidak perlu membuat penghantaran. Kita boleh mula dengan sebagai part time. Itu satu platform yang bagus. Budak-budak sekolah boleh buat tak? Boleh. Universiti pun boleh buat. Dia boleh buat. Pasal dia perkenalkan platform itu, orang boleh beli sendiri. Penghantaran dibuat oleh GDEC. Dia tak perlu melibatkan buangkan masa dia membuat penghantaran. Satu platform yang hebat, tak perlu jual barang, tak perlu buat penghantaran. Kedua, kalau kita nak berjaya, bukan saja platform ini, kita juga perlukan persekitaran yang sihat. Persekitaran. Sekali tengok betul. SE. SE ya. SE ya. SE. SEKI. Persekitaran yang sihat. Atomy ini kalau kita nak berjaya, kita perlukan persekitaran yang sihat. Persekitaran yang tak sihat, negatif, kita tak mungkin berjaya. Kalau kita berjaya, kita akan jadi tak sihat. Maksudnya full of sickness. Pasal kalau persekitaran yang negatif, kalau kita ada duit pun tak guna, kita akan jadi, duit itu akan bagi balik pada doktor, hospital, kerana persekitaran yang tak sihat. Sekarang di sini kita nak berjaya, kita kena cari satu persekitaran yang sihat. Macam mana? Apa tu dimasukkan persekitaran yang sihat? Orang yang bawa you masuk, dia nak pastikan you bahagia dan kaya, you berjaya dan bahagia. Orang yang bawa you masuk, betul tak? Orang yang bawa you masuk, dia nak pastikan you berjaya dan bahagia. Itu persekitaran yang sihat. Dia nak bantu you. Kalau dia tak mampu bantu you, dia cari orang atas bantu you. Itu persekitaran yang sihat. Betul tak? Ketiga, kalau kita nak berjaya, kita kena ada tim yang sanggup bersama kita. Tim bersama kita. Kita kena ada tim bersama kita. Dia tak bagi you bersendirian. You pergi apa lah? You kaya, saya lebih kaya. You tak kenal, tak apa, saya tak kenal you. Dia tak. Kita di tim sinergi, siapa yang masuk, kita anggapkan mereka semua sesuatu orang yang kita nak bantu berjaya. So we go up with the team. Kita pergi bersama kumpulan untuk membantu dia berjaya, untuk memberi dia keyakinan, untuk memberi dia kepastian untuk berjaya. Betul tak? Yang boleh rasakan dalam tim kita ni, tak kisah you baru ke, you berjaya ke, you tak berjaya ke, selagi you ada keinginan, ada impian, kita akan bersama you. Ini tim kita. Kita tak pergi label you. Ini boleh buat kan, tak boleh buat. We don't label people. Kita tak label sesiapa pun. Selagi dia nak buat, selagi dia ada keinginan, selagi dia ada commitment, dia sanggup, they are willing to work with us, we willing to work with them. You can feel that? Ya, mesti baru kan. Bila dia ada keinginan saja dan dia sanggup saja belajar, kami dia layan dia punya kawan-kawan kita sendiri.
Ada rasa tak? Dia boleh rasa kan? Kalau setiap manusia boleh rasa, kecuali dia bukan manusia lah. Ketiga, keempat, kejayaan kita. Kalau kita nak berjaya, kita kena bergantung pada sistem. Kita tak boleh bergantung pada manusia juga. Kita kena bergantung pada sistem. Bagaimana? Oh ni. Dia buat kejutan. Jadi orang Nanti tak baru. Ya, orang cakap punya semangat dia tidur. Tu terlepas telefon tu. Tidur. Ni. Yang last kali kita kena bergantung pada sistem. Mengapa KFC, McDonald begitu berjaya? Dan ramai orang kaya nak melibatkan diri dalam bisnes KFC, McDonald. Mengapa? Sistem. Kerana dia ada sistem menguruskan bisnes harian tersebut. Kita tengok dalam KFC toke tak ada situ. McDonald mana kena take care buat goreng ayam, take order tak ada. Kutip dia pun tak ada. Tapi kalau you tengok tauke yang tidak ada sistem, kedai kopi ya. Kedai kopi ya. Kopi sendiri. Kopi dia dia kena pergi lap meja lah. Dia kena pergi kutip dia ya. Kalau dia tak kutip dia tahu duit tu orang sapu. Itu tak ada sistem lah. So KFC punya apa? Ramai orang ligan nak pergi ambil bisnes KFC walaupun 4 juta, 5 juta, 6 juta orang pun nak beratok nak pergi ambil. Kerana sistemnya ada sistem bisnes tu ada sistem. Di dalam KFC, bila you dapat bisnes tersebut, siapa yang latih pekerja dia? Bukan you. Dia ada trainers yang latih. So hari ini juga kita macam KFC. Bila you bawa orang masuk, siapa yang latih? Siapa yang latih orang you? Leader. Kita yang latih. Di sini kita latih secara percuma. Betul tak? Contohnya Miss Lu dia bawa 2 orang. Siapa akan latih orang dia? Kita yang akan latih. We train for you. Kita latih sampai dia berjaya. So itu panggil sistem. Tak bergantung pada diri sendiri. Dan lepas tu apa yang kita buat, orang tersebut dengan Muslim kita bawa masukkan dalam sistem. Maksudnya mereka mengikuti ODS, one day seminar, whatever organized by company is all free. We will plug them into the system. When we plug in the system, they will grow with the system. Macam anak kita lah. Bila anak kita dah masuk umur 6 tahun, kita masukkan ke sekolah, tadika, sekolah. Siapa yang ambil alih pendidikan? Cikgu. Sistem pendidikan. Saya tak perlu risau. Kalau saya dengan isteri saya tak pelajaran, anak saya mungkin jadi doktor tak? Di Malaysia. Mungkin. So itu panggil sistem. So sistem kalau nak berjaya kita kena ada 4 ni. Kalau tanpa 4 ni, cuma dengan platform saja pun tak mungkin berjaya. So today you guys are very lucky kerana kita bagi persekitaran yang harmoni, persekitaran yang sehat, membantu sesiapa yang datang untuk ada impian nak maju hidup, kita akan bantu. Kita akan pastikan you tidak bersendirian untuk mencapai impian you. Ada tim bersama you. Dan kita juga akan perkenalkan untuk berjaya di dalam ekonomi kita ada sistem. Satu hari nanti kalau leader you dah pendapatan dah cukup, dia nak beristirahat, dia kata dia nak retire, boleh. Tanpa dia pun kita boleh bergerak kerana kita ada sistem. Ya? Best tak best? Yes. Sharing hari ini sampai sini saja. Thank you very much. Diorang apa soalan yang boleh tanya, Charlie berada sini, dia boleh share dengan diorang pengalaman dia bersama Atomy. Diorang apa? Oh, Charlie sudah bawa soalan ya. Charlie nak sharing. Diorang apa soalan boleh tanya. Okay. Dah.
Boleh.